Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah tidak asing lagi dengan nama Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan putri terakhir Nabi Muhammad dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Fatimah dilahirkan pada tanggal 20 Jamadil Akhir, iaitu 5 tahun sebelum baginda diangkat menjadi Rasul. Ketika Sayyidah Fatimah baru berumur 5 tahun, bondanya Sayyidah Khadijah telah wafat meninggalkannya. Maka beliau menjadi anak yang paling rapat dengan Rasulullah, kerana hanya tinggal ia seorang sahaja yang duduk bersama Nabi Muhammad ketika itu. Sayyidah Fatimah dididik oleh Rasulullah sendiri, sehingga Sayyidatina Aisyah pernah meriwayatkan bahawa aku tidak pernah melihat seseorang yang cara bertutur dan cara berjalannya paling mirip dengan Sayyidina Rasulullah, melainkan hanya Sayyidah Fatimah. Manakala perilakunya dan kelembutannya pula sangat mirip dengan ibundanya, Sayyidatina Khadijah, dalam membantu melayani dan merawat Rasulullah, sehingga digelar dengan gelaran Ummu Abiha, yang seakan-akan seorang ibu kepada ayahnya. Selepas pemergian ibunya, Sayyidatina Fatimah lah yang sedari kecil lagi telah mengambil alih tugas ibundanya. Beliau sendiri menyaksikan bentuk kesulitan, penghinaan, penyiksaan yang dihadapi Rasulullah dan berkongsi penderitaan berat yang dialami bersama bapanya. Fatimah, Fatimah, kemari cepat. Lihatlah apa yang pembesar-pembesar Quraisy lakukan ke atas ayahmu. Cepat, cepat. Sayyidatina Fatimah bergegas berlari menuju ke arah Kaabah. Beliau menyaksikan Uqbah bin Abu Mu'aid melemparkan kotoran isi unta ke perut ibunya. Ketika itu Rasulullah sedang bersujud, sehingga baginda tidak mampu bangkit dari sujudnya. Pergi, menjauhlah, menjauhlah kamu semua dari ayahku. Pergi, pergi. Sayyidatina Fatimah yang kecil itu membersihkan kotoran dari tubuh baginda yang sangat mulia menggunakan tangannya sendiri sambil menangis teresak-esak. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling engkau cintai?" Baginda menjawab, "Orang yang paling aku cintai adalah Fatimah." Pernah diriwayatkan dalam sirah yang lain, Sayyidah Fatimah pernah didatangi oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Assalamualaikum wahai putri Rasulullah. Kedatanganku ke sini kerana ingin menghabarkan tentang keadaan baginda yang sedang menangis selepas menerima wahyu dari malaikat Jibril. Dan aku yakin dan tahu, hanya dengan melihat engkau, pasti baginda akan bahagia dan tenang. Sayyidatina Fatimah meminta sahabat baiknya,
iaitu Sayyidatina Asma binti Abu Bakar menemaninya. Keduanya lalu berangkat ke tempat Rasulullah. Tatkala melihat keadaan ayahnya, beliau turut merasakan sedih, lantas terus menenangkan ayahnya dan menyelimuti tubuh baginda dengan selimutnya yang lusuh yang terjahit daripada 12 lembar kain yang disambung-sambung. Sayyidina Umar yang menyaksikan peristiwa itu menepuk dahinya takjub. Betapa zuhud putri Rasulullah. Para putri kaisar dan raja mengenakan sutera-sutera halus. Sementara lihatlah ini, Fatimah, anak perempuan penghulu para nabi, berasa cukup dengan hanya memakai selimut bulu dengan 12 jahitan. Saat Sayyidah Fatimah menginjak usia remaja, kecantikan beliau telah membuatkan ramai di kalangan para sahabat yang mahu meminang Sayyidatina Fatimah. Namun Rasulullah menolak dengan lembut. Sehinggalah pada suatu hari Sayyidina Jibril datang membawa khabar bahawa Allah telah memerintahkan baginda mengahwinkan putrinya dengan Sayyidina Ali. Rasulullah menyambut Sayyidina Ali dalam keadaan gembira. Ahlan wa sahlan ya Ali. Wahai Ali, apakah kamu memiliki sesuatu yang boleh dijadikan mas kahwin? Demi Allah, sejak dari kecil lagi engkau telah tinggal bersamaku ya Rasulullah. Engkau lebih tahu bagaimana keadaanku. Tidak ada sesuatu tentang diriku yang tidak engkau ketahui ya Rasulullah. Aku tidak mempunyai apa-apa selain seekor unta, sebilah pedang dan sepersalinan baju besi. Rasulullah bersabda, Wahai Ali, janganlah engkau khawatir. Tentang pedangmu itu, kamu masih memerlukannya untuk berjuang di jalan Allah. Untamu pula, biar ia membantu memudahkan urusan keluargamu. Jadi, cukuplah baju besi itu menjadi mahar perkahwinan. Ketahuilah Ali, sesungguhnya Allah telah menikahkan kamu di langit sebelum aku menikahkan kamu di bumi. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. dari pernikahannya dengan Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah dikurniakan 3 orang putra dan 2 orang puteri. Kehidupan mereka sekeluarga sangat sederhana, sehingga Sayyidatina Fatimah terpaksa melakukan semua kerja rumah sendirian dan membuatkan beliau berasa sangat penat. Bukannya Sayyidina Ali tidak mahu menyediakan seorang pembantu untuk isterinya, tetapi memang beliau tidak berkemampuan. Sayyidina Ali tahu bahawa isterinya lah yang setiap hari menguruskan anak-anak, memasak, membasuh dan menggiling tepung.
Dan yang lebih memenatkan lagi, apabila isterinya sendiri terpaksa mengambil air melalui jalan yang berbatu-batu jauhnya, sehingga kelihatan tanda di bahu kiri dan kanannya. Saidina Ali juga turut sama-sama menyingsingkan lengan, membantu meringankan kerja isterinya itu. Suatu hari, Rasulullah masuk ke rumah anaknya dan mendapati puterinya sedang mengisar biji-bijian gandum dalam linangan air mata. Rasulullah bertanya, "Wahai buah hatiku, mengapa engkau menangis? Semoga Allah menggembirakanmu." "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakmu ini sudah terlalu penat kerana terpaksa mengisar gandum dan menguruskan segala urusan seorang diri. Wahai ayahanda, kalau tidak keberatan, bolehkah engkau meminta suamiku menyediakan seorang hamba untukku?" Bersabda Rasulullah dengan kata-kata yang masyhur, "Wahai Fatimah, Gunung Uhud pernah ditawarkan kepadaku untuk menjadi emas. Namun, ayahanda memilih untuk kesenangan di akhirat. Mahukah engkau aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu mahukan itu?" "Tentu sekali ya Rasulullah." Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Jibril telah mengajarku beberapa kalimah, iaitu Subhanallah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar. Hendaklah membacanya setiap hari 10 kali setelah selesai sembahyang dan 30 kali tatkala hendak tidur." Ternyata amalan itu telah memberi kesan kepada Sayyidatina Fatimah. Semua pekerjaan rumah tangga dapat dilaksanakan dengan mudah dan sempurna meskipun tanpa pembantu rumah. Itulah hadiah istimewa dari Allah buat hamba-hambanya yang bersabar. Saat menjelang hari-hari kewafatan Rasulullah, Sayyidatina Fatimah datang menziarahi bapanya yang sedang gering. Rasulullah memanggil puterinya itu duduk di dekat sampingnya, lalu dibisikkan sesuatu rahsia kepadanya. Telah berkatalah oleh Rasulullah, "Wahai Fatimah, sesungguhnya Jibril membentangkan bacaan Al-Quran kepadaku sekali pada setiap tahun. Tetapi tahun ini Jibril membentangkan kepadaku sebanyak 2 kali. Aku yakin itu kerana ajalku hampir tiba. Aku sudah begitu sangat hampir akan bertemu Tuhanku." Sayyidatina Fatimah ketika itu menangis tersedu-sedu mendengarkan kata-kata bapanya. Tetapi kemudian, untuk meredakan tangisan anaknya itu,
Rasulullah membisikkan lagi untuk yang kedua kalinya. Rasulullah berkata, Wahai putriku, hentikanlah tangisanmu nak. Tidakkah engkau reda untuk menjadi penghulu wanita-wanita penghuni syurga nanti? Ketahuilah buah hatiku, sesungguhnya engkau adalah ahli keluargaku yang pertama yang akan menyusuliku. Sayyidatina Fatimah tersenyum kegembiraan mendengar kata-kata ayahnya kali ini. Dan benar, hanya 6 bulan setelah kewafatan Rasulullah, Sayyidatina Fatimah mengikut jejak ayahnya pada usia 28 tahun. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi' pada tanggal 13 Ramadan tahun 11 Hijrah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu anha memiliki kepribadian yang sabar dan penyayang. Beliau juga mewarisi akhlak dan peribadi ibundanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang sentiasa taat, tidak pernah membebani dan menyakiti suaminya. Sentiasa tersenyum menyambut kepulangan suami sehingga hilang separuh masalah suaminya. Peribadinya itu menjadikan beliau sebagai salah seorang daripada 4 wanita terpilih yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hasbuka min nisa'il alamin Maryam binti Imran wa Khadijah binti Huwailid wa Fatimah binti Muhammad wa Asyah imra'ata Fir'aun. Sekian sahaja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.